Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saya mengajak para pendengar Radio IKIM untuk terus kita berusaha lagi dalam mencari keredaan Allah. Dan sekarang ini kita sudah pun masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, satu bulan yang besar. Kalau tidak kerana kelahiran ataupun berita kelahiran baginda, maka sebenarnya bulan Rabiul Awal ini adalah satu bulan yang cukup sunyi daripada apa-apa peristiwa. Dia tak seperti Muharram, dia tidak seperti Ramadan ataupun Rejab atau mana-mana bulan yang lain. Memang Allah sengaja buatkan kelahiran baginda di satu bulan yang tidak dikaitkan dengan apa-apa peristiwa yang lain, supaya terserlahlah keunggulan baginda pada diri baginda sendiri. Bayangkan kadang-kala kalau kita lihat dalam sambutan Maulidir Rasul yang dibuat, ada orang membuat beberapa teguran, peringatan, mengatakan perayaan seperti ini tak pernah diadakan. Tapi kalau kita lihat balik, kenapa banyak sangat kejadian-kejadian berlaku dalam detik kelahiran baginda? Antaranya ialah apabila berpagi-pagi orang Quraisy datang ke masjid, datang ke Masjidil Haram, mereka dapati berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah dalam jumlah 360 jatuh berkelimpangan, jatuh tumbang sebelum mereka pulihkan balik pada besoknya. Jadi kenapa kejadian ini berlaku? Kenapa berlaku di detik kelahiran baginda? Tentulah sesuatu yang perlu menjadi peringatan umat mengenai dengan manusia agung. Baginda jangan hanya hari ini disebut baginda sebagai ketua negara, baginda sebagai ketua tentera ataupun sebagai pakar ekonomi. Itu semua suara-suara yang belum tepat dan agak sumbang. Kita kena ingat baginda ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meletakkan baginda tertinggi dan tidak ada ranking yang boleh menyamai kedudukan baginda atau menyusuli selepas kehebatan baginda. Jadi dalam apa yang baginda didik pada kita, tentulah apa yang kita fokuskan di sini ialah mengelokkan, menyempurnakan atau mentahsinkan ibadat. Kalau kita lihat ibadat, sebab itu kata ulama, ibadat ini apa yang kita lakukan, ianya akan membentuk syakhsiyah. Sebab tu saban minggu kita nak supaya ibadat kita cantik, tahsinul ibadah. Kerana ibadah ini dia akan menentukan kepada akhlak-akhlak yang lebih. Kalau kita nak pencapaian anak-anak kita menjadi seorang yang bersopan, begitu sekali mulia, didik dengan amalan. Wujudkan amalan, terutama solat, bagi menepati apa yang dikehendaki. Kita akan rasa sejuk mata melihat anak-anak kita dengan hidup yang cukup sopan. Kerana baginda dah suruh dah. Pada ketika 7 tahun suruh anak solat, 10 tahun tangani dengan rotan. Itu adalah antara atur cara yang perlu diambil, kerana ini akan membentuk masa depan anak-anak kita. Tahsinul ibadah. Terima kasih Ustaz. Itu antara intro untuk pertemuan kita pagi ini. Dan kepada pendengar, sudah tentunya antara anda yang menantikan peluang ini, ruang masa yang diberikan di IKIM FM untuk anda berinteraksi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fazli Al-Yamani. Pertemuan kita insyaAllah akan kita raikan pendengar mesti talian 03 6205 1500, ataupun anda boleh hantarkan kemusykilan ke Facebook kita di ikim.fm, maupun kirimkan kepada ruangan pesan ringkas kita, tekan ikim kemusykilan dan juga hantarkan ke 39111. Dan sekiranya untuk tak menghampakan pendengar yang dah pun menantikan seawal bermula 10 pagi tadi, dah pun menantikan untuk bersama dengan bagi Ustaz apa agaknya kemusykilan yang bakal kita rungkaikan, insyaAllah. Pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa Assalamualaikum kalian? Ustaz. Nama saya Muhammad Ismail Daud. Silakan Encik Muhammad. Boleh saya tanya sikit? Ya, saya. Apa ni, dalam solat kita ada baca doa iftitah. Ya. Kita kata ini wajah tu wajah lillahi. Jadi macam mana kita nak menghadapkan wajah kita diri kita kepada Allah. Zahir kita tahu dah menghadap pada kiblat.
batin kita ni, macam mana kita nak menghadap? Baik. Setuju tak? Terima kasih Encik Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Time dalam kita memulakan solat, memang di sana satu doa yang disuruh kita baca sebagai muqaddimah untuk sebelum kita pergi lebih jauh dengan bacaan Al-Fatihah. Kita akan baca doa iftitah, iaitu doa iftitah ni suatu yang disunatkan bila kita berada di rakaat pertama dan kita dapati imam berada dalam rakaat pertama dan bukan dalam rokok, tahiyat ataupun sujud. Jadi doa iftitah ni muqaddimah dia. Kita akan baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya mengarahkan wajah, iaitu diri saya, kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Jadi secara zahirnya kita kata dada kita ke arah kiblat. Itu makna mentawajjuhkan diri kita. Bukan muka, sebaliknya dada ke arah kiblat. Tapi hakikatnya ialah hati kita sentiasa tertumpu kepada pencipta kiblat, iaitu Allah SWT. Mana melapangkan dada, mengeluarkan sesuatu yang mengganggu gugat kedudukan solat kita. Sebab itu kita buat solat ini dengan tenang, jangan kelang kabut, jangan kita terkejar-kejar. Dengan anat, dipanggil al-anatu minallah, kita buat dengan tenang. Alaikum bisakinati wal waqar. Maka dengan ketenangan ini kita dapat melapangkan dada dan memberikan perhatian. Secara zahir dada kita ke kiblat, secara hakikat hati kita tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz atas penerangan tersebut. Juga untuk panduan kita bersama pagi ini, untuk mulaan dan bersama dengan Encik Muhammad, dan juga insyaAllah meraihkan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan, siapa di talian? Aina. Aina bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanyakan tentang sumpah kafarah lah Ustaz. Saya tak nak tahu urutannya, dan saya tahu dia untuk memerdekakan hamba, perlu memberi 10 orang makanan kepada orang miskin, 10 orang miskin pakaian, dan 3 hari puasa berturut-turut. Cuma saya tak pasti kalau kita nak memerdekakan hamba, mana kita nak cari hamba dekat Malaysia ni. And then orang miskin tu apa klasifikasinya? Macam mana kita nak cari orang miskin tu? Ataupun kita perlu merujuk kepada pejabat agama atau macam mana Ustaz? Terima kasih dengan penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Sumpah kafarah ini, dia ada beberapa jenis sumpah. Satunya dipanggil yaminul ghamus, sumpah tipu. Yang satu lagi kita bersumpah untuk sesuatu. Katakanlah kita tak puas hati dengan kawan, dia pinjam kereta kita, tiba-tiba dia pulang kereta tu tak seperti mana dia pinjam tadi, ada kemik sana rosak sini. Kita bersumpah, demi Allah saya tak akan bagi lagi kereta ni pada awak pinjam. Ataupun masalah-masalah yang lain, kita tumpang naik kereta kawan, tiba-tiba dia bawa kita dengan kasar, kita pun bersumpah, demi Allah saya tak akan naik kereta awak lagi. Atau apa saja untuk masa depan kita bersumpah, tiba-tiba kita langgar, dengan sedar kita langgar, kita pinjamkan juga dia kereta, kita naik juga kereta dia, kita datang juga rumah dia, kita makan juga makan masakan dia, walaupun kita pernah bersumpah. Itu makna langgar sumpah. Kita kena bayar kafarah. Kafarah dia yang pertama ialah kita kena merdekakan hamba. Tapi zaman sekarang hamba tak ada, jadi benda tu dah luar daripada kemampuan kita. Maka kita tinggal perkara yang kedua, iaitu 2 benda, satu daripada 2. Sama ada kita bagi pada fakir miskin 10 pakaian, walaupun kain plekat ke, kain batik ke, baju ke, ataupun kita bagi kepada fakir miskin 10 cupak beras, kita bagi pada fakir miskin. Dan miskin ni ialah seorang yang mempunyai keperluan dia tapi tak mencukupi. Kalau kita kata sehari keperluan RM10, dia adalah dalam RM6, RM7, RM5, itu dikategorikan miskin. Adapun satu lagi fakir. Fakir ni lagi rendah. Kalau kita kata RM10, dia ada RM3, RM2, mana pencarian dia tak mencukupi.
anak ramai dan dia pula badan tak sihat, kerja pun tak berkemampuan. Saya ingat dekat majlis agama dia ada list dia, dekat pusat zakat dia ada list orang kampung ni siapa miskinnya, ataupun dalam satu-satu masjid dia ada tahu manakah orang miskin. Kita dapatkan maklumat, kita bagi 10 pakaian ataupun 10 cupak makanan. Kalau kita tak mampu keduanya, maka kita dikendaki berpuasa 3 hari. Itulah apa yang disebut sebagai kafarah, melanggar kafarah. Wallahu a'lam. Saya terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita mengirimkan pesanan ringkas Puan Saadiah. Persoalannya, adakah posisi kaki kita ataupun kaki kerusi yang wajib sebaris dengan saf bila berdiri dalam solat jemaah menggunakan kerusi? Mungkin dapat penjelasan pada Ustaz. Kalau kita dalam hari ni lah, kita lihat ramai juga dalam jemaah di masjid-masjid yang agak uzur. Jadi satunya kita rasa syukur tengok jemaah walaupun dalam uzur mereka paksa diri datang. Ini satu kebaikan. Setengah orang sikit sakit dah tak pergi lagi dah. Bukan kita tak pergi masjid, kadang-kala sembahyang pun tidak. Alhamdulillah kita tengok jemaah kita walaupun terpaksa macam merangkak, bertongkat lah, memaksa diri naik tangga, sembahyang juga. Walaupun tak dapat berdiri dengan sempurna, mereka duduk. Cuma kita nak duduk mereka ni supaya tidak terganggu jemaah di belakang. Kerana mereka nak berdiri dan juga nak duduk, dan kursi mereka kalau dia letak sama dengan orang yang berdiri, bermakna dia akan berdiri di depan. Kalau dia berdiri sama saf, maka bermakna kursi dia akan ke belakang. Jadi ada sikit gangguan. Jadi kita kata biarlah dia berdiri ke depan sikit supaya saf lain semua sempurna, dan dia bila nak duduk nanti dia akan dapati duduk dia sama dengan saf. Cuma orang yang uzur ni, apa yang saya nak tarikkan perhatian ialah pastikan kemampuan yang ada dulu. Kadang-kala dia boleh berjalan tarik kursi ke sana sini, tapi bila datang mula solat, dia terus mula dengan duduk. Maka ini kita perlu nasihat, mulakan berdiri dahulu. Sekiranya setelah beberapa ketika sehingga hilang kemampuan, dah tak boleh nak berdiri lagi dah, lutut pun dah bergoyang kuat dah, mana duduklah pilihan dia, maka duduklah. Dan setelah sekian lama duduk, kita rasa pulih tenaga, kita boleh berdiri semula. Begitulah, sekejap berdiri, sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap duduk, sehingga selesai solat kita. Cuma kita kata kalau berdiri tadi biar ke depan sikit, tidak ada masalah, masih berada di belakang imam. Dan kalau duduk biarlah sama saf, untuk kita bantu supaya rakan kita di belakang juga mendapat tempat. Memang kalau kita tengok di masjid-masjid, alhamdulillah orang-orang tua-tua yang uzur ni mereka pergi ke tepi. Mereka cuba nak mengelak daripada mengganggu jemaah yang ramai. Sebenarnya tak kisah, kalau di depan pun boleh. Bahkan imam sendiri pun dia boleh duduk atas kursi. Dia imam, seorang yang dikatakan orang penting kampung, orang tua, ulama, yang boleh dan berkat hidup dia jadi imam pun boleh. Walaupun dia sembahyang sambil duduk atas kursi, dia mengimami solat, boleh. Jadi kalau duduk di tengah-tengah pun boleh. Tapi itulah perangai dan sikap yang kita tengok cantiknya. Orang tua yang uzur ni selalu dia ambil tempat tepi untuk tidak mengganggu. Kita hormat, ini satu sikap yang sangat baik pada orang tua kita. Saya terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Jadi kita akan bersama pemanggil kita mesti talian waktu ni, insyaAllah. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Idah daripada Shah Alam. Idah, silakan. Merujuk kepada tadi jawapan Ustaz tentang orang yang bersolat berdiri dan tu dia duduk menggunakan kerusi. Jadi masa dia berdiri tu, badan dia ke depan dengan daripada jemaah kiri dan kanan dia, and masa dia duduk tu punggungnya akan sama baris dengan kiri dan kanan lah ya Ustaz. Ya saya. Sekarang ya betul ya tu? Ya betul. Sebab kadang-kadang yang menggunakan kerusi tu lebih senior daripada kami. Jadi bila kami kata ke depan sikit, dia marah. Dia kata nanti tak sama saf. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kita nak sebenarnya supaya selain dia dapat solat, tidak juga mengganggu orang belakang. Kalau dia ambil sama berdiri dia dan kursi itu akan ke belakang, maka mengganggu saf kedua, saf ketiga, saf kedua, semua terganggu. Jadi biar dia seorang yang ke depan sikit dan tidak ada masalah, dan saf-saf lain tidak terganggu. Saya terima kasih.
Ustaz, kita akan berhenti rehat seketika. Sekejap je nak berhenti. Apa pun kembali untuk bersama meraihkan kemusykilan anda, untuk bersama yang bagi Ustaz Fazli Al-Yamani. Selepas ni, jangan ke mana-mana. Ikuti rancangan Usrah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zur Ramli M. Razali setiap Jumaat jam 5 petang, dibawakan khas kepada anda oleh Majalah Q&A. Majalah Q&A, ilmu, tarbiyah dan motivasi. Jika ketenangan yang dicari. Pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga Jika pasangan hidup yang dicari. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga Jika akan harmoni. Panduan hidup yang dicari. Hatimu, bersihkanlah dirimu, hiduplah dengan berpandukan. Carilah di IKIM FM, pilihan utama anda. Makluman untuk pendengar yang mungkin baru saja bersama kita ke udara IKIM FM pada ketika ini ialah segmen Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan bahagia Ustaz Fazli Al-Yamani. InsyaAllah menjawab kemusykilan anda yang anda boleh tujukan melalui talian kita 036205 1500 ya, maupun untuk anda yang nak hantarkan kemusykilan melalui Facebook bagi kita raikan sebentar lagi di ikim.fm maupun di pesanan ringkas ya, hantarkan ke 39111 untuk bersama dengan pemanggil berikutnya insya-Allah bersama dengan bagi Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, silakan. Tolong tutup radio dulu, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Silakan. Okey, kalau saya solat berjemaah dengan saya dah nak solat berjemaah waktu asar. Tadi saya sampai tu dah tahiyat akhir. Saya nak dirikan 4 rakaat atau 3 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kalau kita datang untuk solat berjemaah, jadi kita kena faham solat berjemaah ini, rakaat yang kita akan dapat dikira satu apabila kita berkesempatan dengan yakin rokok bersama dengan imam. Kalau kita imam rokok, kita Allahu Akbar dan berkesempatan sama dengan imam walaupun sekadar tumakninah dengan yakin dalam rokok, itu dikira satu rakaat. Begitulah ke rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi soalan sekarang ni, imam dah di tahiyat akhir. Kita Allahu Akbar, tentu kita kena turun duduk tahiyat akhir. Maka kita belum dapat apa-apa rakaat. Kita hanya turun tu sebagai ikut imam semata-mata. Jadi bila imam bagi salam, bangun, tambah 4 rakaat. Kalau itulah solat zuhur, solat asar, solat isyak. Kalau maghrib tambah 3, kalau subuh tambah 2. Yang penting kita tidak dapat rakaat dengan hanya bersama imam pada selepas daripada rokok. Mana bukan hanya tahiyat, dalam i'tidal, dalam duduk, dalam sujud, dalam duduk atau dua sujud, dalam sujud yang akhir, dalam tahiyat, itu semua dikira kita hanya dapat solat bersama imam tapi tidak dapat rakaat. Bila imam bagi salam, kena tambah jumlah yang dituntut supaya melengkapkan jumlah solat di berjemaah kita. Itu saja. Saya terima kasih Ustaz. Semoga jelas insya-Allah. Dan kesedaran untuk kita melakukan ibadah sudah tentunya dapat kita lihat daripada respon yang kita terima melalui Facebook melalui pesanan ringkas dan juga telefon, dan rata-ratanya mengambil berat juga Ustaz untuk menekankan ibadah di kalangan anak-anak kecil. Khususnya untuk mereka yang ada anak-anak yang baru nak belanja solat, baca pun tak fasih lagi. Dan kemusykilan yang ditujukan oleh salah seorang respon kita dalam Facebook Cinta Masjid Cinta Surah, katanya, boleh atau tidak saya solat berjemaah dengan anak yang baru belanja solat, tak fasih lagi dalam bacaannya. Silakan Ustaz. Pertama sekali kita nasihatkan kepada bapa-bapa lah, terutama bapa, dapatkan solat berjemaah di masjid dahulu. Walaupun niat kita nak mendidik anak dan isteri, tapi pertama bagi kita, keutamaan kita ialah solat di masjid. Anak kita yang nak mula ni, dia boleh mula dengan ibu dia. Kita minta dia ikut ibu. Tak ada masalah. Anak-anak yang belum, orang kata belum memayyiz,
baru di awal dia nak mula ibadat, maka dia ikut ibu dia. Ibu imam, dia makmum. Tak niat imam pun tak apa. Tapi bila anak ni dah sampai peringkat mumayyiz, dah boleh baca baik, dah tahu pembacaan yang sempurna, maka dia boleh menjadi imam kepada ibu. Walaupun usia dia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia dah pun dapat mempelajari segala yang patut, maka dia boleh. Ibu tadi tidak perlu merasakan masalah ataupun malu lah nak jadi makmum kepada anak baru 7 tahun, 8 tahun. Dia dah mungkin 40-50 tahun. Tidak ada masalah. Sebenarnya kita jadi makmum kepada anak laki-laki, itu satu kebanggaan. Kita berbangga anak yang kita lahirkan hari ini dah boleh mengimami solat kepada ibu dia. Maka anak tadi jadi imam kepada ibu. Adapun bapa, sila ke masjid. Itu lebih utama. Terima kasih atas panduan kongsi Ustaz untuk rujukan kita bersama semasa akan datang, insya-Allah. Dan juga satu lagi permasalahan yang mungkin dapat kita rujuk daripada Cik Azhar ni kepada Ustaz. Bagaimana seseorang yang mungkin ada masalah kencing tak lawas, Ustaz, masa sujud atau rukuk terasa terkencing, jadi macam mana solat tu? Dia kencing tak lawas ni, sebenarnya kita ada dua keadaan. Satu dipanggil silsil baul, orang yang sudah berusia lebih. Memang kadang-kala keadaan air kencing ni selalu keluar, tak putus. Jadi orang yang macam ini, dia tak ada masalah. Bila sentiasa, kadang-kala dalam sekejap keluar, maklumlah orang dah tua, dah berumur. Jadi kita kata apa yang perlu, dia pastikan waktu dah masuk, dia bersih elok, dia bungkus. Kemudian dia ambil wuduk dan dia solat. Tak kira lah lepas itu akan keluar batuk lah, tunduk lah, bergerak lah, maka akan keluar air kencing tadi, tidak ada masalah. Solat dia terus sah sampai akhir. Tapi ada satu lagi masalah, ialah bagi mereka yang lambat tus, yang tidak istibra'. Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Di mana orang yang bermasalah begini, dia perlu ambil wuduk lebih awal. Maknanya, kalau kita bajetkan masa 7.15 maghrib, kita sekurang-kurang 6.50, 6.45 tadi, kita dah buang air. Lepas kita buang air, kita istibra'. Istibra' ni makna kita tuntut bersih. Dengan apa cara? Mungkin langkah awal kita berdeham. Kemudian tak cukup, kita bangun dan duduk. Tak cukup lagi, kita melangkah ke depan ke belakang. Mungkin satu pusingan. Sampai dah cukup yakin, kita basuh dan kita dapatkan sedikit air, kita percikkan air ke bahagian depan. Seolah-olah kalau ada gangguan nanti, bisikkan syaitan, kita kata itu air yang saya yang basahkan. Kemudian kita solat. InsyaAllah saya rasa kalau cara ini diambil lebih awal, kita tak akan timbul masalah gangguan untuk solat. Melainkan orang yang dah tua, itu memang kita kata benda tak dapat elak. Tapi kalau bagi kita yang masih muda, buat secara istibra' yang betul, insyaAllah masalah tak akan timbul. Terima kasih Ustaz. Dan kalau kita rujuk kembali penerangan Ustaz sebentar tadi berkaitan dengan seorang suami, kewajarannya untuk menunaikan solat jemaah di masjid. Soalan daripada teman kita di Facebook ni, Suriana, bolehkah seorang isteri solat berjemaah di masjid tanpa suami? Katanya suaminya kerja tapi mengizinkan. Macam mana tu Ustaz? Kalau suasana yang tidak menimbulkan fitnah, maknanya boleh, tak ada masalah. Dan dengan izin suami. Dan satu lagi, tugasan rumah. Jangan nanti suami dah lah kerja tak balik, kita sebagai ibu di rumah menjaga anak-anak. Anak-anak terbiar. Anak-anak tah macam mana maghrib dia, isyak dia, dengan keadaan tak teratur, makan, minum, tidur dan sebagainya. Kita ibu sibuk nak pergi masjid, anak tak terjaga. Adapun kita dipertanggungjawabkan oleh suami. Kan kalau begitulah keadaannya, kita utamakanlah solat di rumah, dengan dapat kita memberi perhatian kepada anak-anak. Dan itu usaha dapat membantu dan meringankan beban fikir suami yang sentiasa memikirkan masalah anak-anak dan isteri. Jadi orang perempuan, dia tak, memang solat tu dituntut berjemaah, tetapi tidak seperti mana tuntutan ke atas laki-laki. Orang laki-laki lebih berat tuntutan dia. Jadi kalau orang perempuan ada masalah ini, tak pergi pun tak apa. Kita galakkan ibu-ibu yang sudah berumur,
mereka pergi masjid. Kalau di awal umur masih muda, utamakan solat di rumah. Lebih-lebih lagi dengan anak-anak kecil yang ada, berikan perhatian untuk mereka, didikkan mereka untuk mereka serta sama dengan ibu solat di rumah. Itu lebih baik. Terima kasih Ustaz. Dan untuk persoalan berikutnya berkaitan dengan memandikan jenazah Ustaz, daripada Lily yang kita terima dalam Facebook. Bolehkah seorang suami memandikan jenazah isterinya ataupun sebaliknya, kerana dia harus menunaikan permintaan dah berjanji sewaktu mereka hidup? Silakan Ustaz. Baik, memandikan jenazah, kalau isteri meninggal, suami boleh mandikan, atau kalau suami meninggal, isteri boleh mandikan. Atas kita katakanlah macam tadi ada perjanjian, ada satu orang kata aku janjilah, suami kata kalau saya mati awak kena mandikan, isteri kata saya kalau saya mati awak kena mandikan, maka boleh, tak ada masalah. Bahkan kalaulah isteri mati dan suami ni kahwin lain, dia boleh ajak isteri baru bersama dengan dia mandikan isteri lama pun boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya suami boleh mandi kalau tidak ada apa-apa ikatan hubungan asing katakanlah, maka ini tidak dibolehkan sama sekali. Laki-laki tak boleh mandikan perempuan, atau perempuan tak boleh mandikan laki-laki, walau apa sekalipun, selagi tidak ada ikatan. Kalau ada ikatan mahramiah sebagai anak, sebagai bapa, itu boleh. Tapi kalau sebagai seorang yang tidak ada apa hubungan, hanya kenalan, tidak ada apa ikatan, itu haram. Walaupun suasana di sana kita kata tak ada laki-laki lain, maka mereka ni je laki-laki yang ada, kita kata tak boleh, laki-laki jangan mandikan perempuan. Begitu sebaliknya, tak ada perempuan lain dah, nak cari perempuan bukan Islam ada. Jadi nak cari orang laki-laki bukan Islam ada. Yang ada perempuan mandikan laki-laki, tak boleh. Sehingga kalau keadaan mana tak ada yang kita kata sesuai, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita tayamum saja jenazah tadi, baru kita kafan dan kita solat, kemudian kita kebumikan. Kita tak boleh mandi. Ini kehormatan. Bahkan laki-laki dengan laki-laki pun, kita dalam kita mandi, bila sampai ke satu peringkat, kita wajib pakai sarung tangan, alaskan tangan. Contohnya, bila kita nak menyentuh bahagian bawah pada pusat, atas kepada lutut, mesti sentuh dengan suatu yang beralas tangan. Tak boleh sentuh tanpa alas, haram. Masih hidup pun tak boleh, tambah mati lagi tak boleh. Perempuan begitu juga, perempuan mandikan perempuan. Kita katakanlah kadang-kadang tak ada sarung tangan, kita boleh mandi bahagian atas pada pusat, bawah pada lutut, tanpa membalut tangan kita. Tapi bila masuk antara dua kawasan ini, kena guna apa saja alas, tutupkan tangan kita. Jangan kulit bertemu kulit, walaupun perempuan dengan perempuan. Begitu sekali kehormatan Allah buat untuk manusia, hidup dan mati, terjamin kehormatan dia. Begitulah kedudukannya. Terima kasih pencerahan yang telah pun dikongsikan oleh bahagian Ustaz untuk panduan kita bersama. Dan berbalik kepada respon Facebook kita, Cik Zana Arifin, kaedah ataupun caranya Ustaz untuk mengqada solat Jumaat yang tertinggal. Silakan Ustaz. Solat Jumaat yang tertinggal, dah tentulah kita kata kita tak dapat nak qada dengan Jumaat lagi. Walaupun di Kuala Lumpur ni kita ada masjid yang berdekatan, Masjid India, Masjid Jamek. Habis semayang dekat Masjid India, lari dari Masjid Jamek pula. Walaupun begitu, katakan sebenarnya tak boleh. Kita kalau tertinggal solat Jumaat, bukan kata tertinggal, contohnya lah imam solat Jumaat, dia solat, dia jadi imam, sepanjang dia mengimami solat, tiba-tiba imam ini terlupa nak niat Jumaat. Dia tak terlintas. Setelah baca khutbah, setelah selesai solat, semua dah selesai, baru teringat Allah tak niat imam pun. Kerana niat imam ni wajib, dia tak niat imam pun. Dengan jumlah jemaah 40 orang, dia tak niat imam. Maka di sini orang dah habislah. Kalau nak minta jemaah ulang semula, siapa nak ulang lagi? Benda dah selesai. Maka imam ini dia kena ulang solat zuhur dia. Dia kena buat zuhur dia. Bermakna itu bagi imam ataupun jemaah yang mana selesai solat, tengok-tengok kain yang dia pakai tak bersih. Selesai solat baru teringat uduk tak ambilnya tadi. Jadi solat dah selesai. Macam mana nak buat? Jumaat dah habis.
maka kita kata awak kena ulang solat zuhur. Buat zuhur. Jadi kalau ulang pun zuhur, kalau qada lagilah zuhur, bukan lagi Jumaat. Ya, saya terima kasih Ustaz. Dan kita akan kembali untuk bersama dengan pendengar melalui talian pada waktu ini 0362051500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Puan Syida daripada Padang Sarjana. Puan Syida, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, saya ada anak umur 14 tahun, sekitar 2. Tahun lepas dia baru akhir balik. Saya dah didik dia daripada usia 7 tahun bersolat. Tapi bila dia akhir balik, dia macam diganggu was-was Ustaz. Macam ambil wuduk pun dia berulang-ulang. Nak niat pun susah. Lepas tu dalam solat, kalau dia solat sebelah kita terdengar dia mengulang-ulang bacaan tu. Macam mana Ustaz? Saya nak bantu dia. Sebenarnya ini apa yang kita perlu faham ialah ibadat hendaklah dilakukan perantaraan ilmu. Kita mesti ada ilmu dan anak ini mesti belajar dan mengetahui apakah panduan-panduan dia dalam melakukan amal. Kita kena buat dengan yakin. Kita tak boleh buat dengan keadaan kita ragu-ragu, kita was-was. Itu satu sikap seolah-olah kita tidak percaya pada diri kita, dan kita buat seolah-olah kita tak yakin yang Allah tu suruh kita apa yang kita buat. Maka orang yang was-was ini sebenarnya dia sedang berada dalam perangkap syaitan, dan syaitan akan buat dia pergi lebih teruk lagi. Kalau dalam usia macam ni dah was-was, dah masuk dalam perangkap syaitan, naik 20, naik 30 lagi sampai satu tahap, kalau tidak silap dia boleh jadi gila. Kerana orang lain dah boleh pergi kerja dah, dia masih dia ambil wuduk lagi. Dah selesai ambil wuduk lagi. Kemudian orang dah selesai bagi salam, dia masih takbir tak selesai lagi. Allah, Allah, Allah. Bila dah takbir masuk, Fatihah dia tak selesai lagi, orang dah selesai. Ini apa nak jadi kerja? Ini adalah manusia yang ditipu oleh syaitan. Dia merupakan manusia yang telah masuk dalam perangkap syaitan. Jadi macam mana nak buat? Ambil ilmu. Ilmu kata ambil wuduk, basuh 3 kali. Dah basuh 3 kali. Jangan basuh sampai macam nak mandi. Dia tak yakin lagi. Kenapa tak yakin dengan agama? Kenapa kita tak yakin dengan apa yang disuruh oleh syarak? Maka ini satu keadaan yang berbahaya, yang boleh merosakkan akidah kita. Sebab itu jangan terikut-ikut. Ini syaitan. Sebab itu kalau saya ingat dulu masa saya belajar di pondok, anak tuan guru selalu macam ni lah. Dia anak tok guru, bapak dia mengajar, dia bila ambil wuduk sampai macam nak mandi. Satu hari dia sedang ambil wuduk di sana kolah. Dia duduk tempat kolah, dia nak ambil wuduk. Datang bapak dia, tolak dia masuk dalam kolam tu, jatuh habis basah. Lepas tu hilanglah penyakit. Dan satu lagi saya tengok juga, orang yang was-was ni, penyakit ni boleh selesai satu lagi cara. Ada satu lagi cara. Kerana saya tengok satu orang di Malaysia ni memang banyak berlaku. Bila dia takbir, usolli, bila dia baca pula, bukan sekadar dia mengulang-ulang, kadang-kadang mengganggu jemaah. Jadi nak cara selesai dia, bagi dia pergi umrah, bagi dia pergi sembahyang sebelah Pak Arab mana-mana. Buatlah penyakit tu. Nanti kena penampar dengan Pak Arab tu, tersungkur, hilang jin syaitan dia tu. Macam ada satu orang betul, dia duk usolli, kena penampar jatuh, Allahu Akbar sekali jalan, tak ada penyakit dah, balik tu selesai, sembuh. Itu kita bagi tiket lah bagi orang yang penyakit ni pergi buat umrah. Tengok macam mana penyakit tu akan sembuh. Saya insya-Allah banyak kaedah Ustaz Ya, boleh cuba mana satu insya-Allah. Apa kita akan bersama dengan pendengar berikutnya. Ada kemusykilan anda berkaitan dengan ibadah, insya-Allah kita raikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan siapa ya? Saya mau tanya 2 soalan. Ya, soalan pertama. Soalan pertama pasal sumpah tipu. Sumpah tipu ni maksud dia apa ni? Soalan kedua? Ya. Dan apa kifarah dia? Lepas tu soalan kedua pasal saya punya solat. Kalau saya solat kan, saya tidak berapa hafal baca itu ayat-ayat iftitah. Saya guna buku. Macam doa kunut pun saya guna buku semain subuh. Adakah biasa? Kita dapat penjelasan Ustaz. Ya, solat kena guna buku.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Sumpah tipu ni dipanggil sumpah yaminul ghamus. Yamin ghamus iaitu sumpah seorang itu akan ditenggelamkan dalam api neraka. Macam mana sumpah tipu? Contohnya, ini berkaitan benda yang telah berlalu. Contohnya, katakanlah kita kata kita kehilangan duit. Satu kawan ni dia ambil duit kita, dia curi. Kita tanya dia, awak ada ambil duit saya? Tak ada. Saya nampak tadi. Tak ada. Wallahi saya tak ambil. Itu dia tipu. Ataupun kita kata ni, siapa makan ni? Makanan saya letak di sini. Saya keluar sekejap, tengok makanan saya dah habis. Hilang. Siapa makan? Dia kata tak tahu. Padahal dia makan. Kita kata saya rasa tengok awak makan ni. Dia kata wallahi saya tak makan. Dia bersumpah. Jadi banyak sumpah-sumpah. Dia tak ambil lah, dia tak makan lah, dia tak jumpa lah, dia tak pegang lah, dia tak itulah, tak ini. Padahal semua dia buat. Dia bersumpah. Itu dipanggil sumpah tipu. Tak ada apa denda. Dia tak ada denda. Cuma membawa kepada satu dosa. Dosa tu dosa besar. Jadi jangan tipu. Kadang-kadang dia tipu ibu, tipu bapa, tipu yang mana tak cukup dengan tipu. Tambah lagi dengan bersumpah. Itu satu kesalahan. Kemudian balik pada masalah yang kedua, bagi mereka yang tidak mendapatkan pembacaan yang sempurna. Contoh mungkinlah satu orang mu'allaf baru masuk Islam, atau seorang yang berada di tempat yang agak berjauhan, nak dapat pengajian tak semudah, melainkan dengan menggunakan panduan buku. Dia baca kunut pun pakai buku, baca itu pun pakai buku. Maka kita kata tidak ada masalah. Maka kita nasihatkan terus belajar, terus mendalami, bertanya alim ulama yang ada. Jangan kita terus kekal dengan cara yang sama. Kita nak ada peningkatan dan ada kemajuan. Mungkin di awal kesedaran kita pakai buku, tapi lama kelamaan dah kita boleh, macam kita bawa kereta lah, kita bawa basikal, anak-anak mula-mula dipimpin, lama kelamaan dia boleh kayuh sendiri dah, boleh pergi sana sini dah. Macam itulah kita punya perjalanan kita, insyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz. Dan kita bersama seorang lagi yang pertanyaan berkaitan berzanji Ustaz. Mohon pencerahan berkaitan dengan bacaan berzanji, hukumnya dan kaedah bacaan, sama ada perlu bertajwid ataupun tidak. Silakan Ustaz. Amalan berzanji ini adalah amalan yang mulia, yang sangat elok. Bacaan-bacaan yang dibuat, alhamdulillah di negara kita, masyarakat mewarisi daripada orang tua-tua dulu dengan amalan berzanji. Kemungkinan terhenti seketika, kadang-kadang tak ada orang. Alhamdulillah di kebelakangan ini keadaan telah pulih dan banyak sangat qasidah, nasyid, berzanji yang dibuat dan diadakan sempurna sesuatu, terutama Maulidur Rasul dan program-program yang lain. Kita rasa amalan ini perlu diteruskan dan perlu diberi tempat nafas dalam masyarakat supaya masyarakat dapat dengar selawat dan salam yang berterusan memuji baginda, kerana selawat dan salam ini akan menarik kepada kita 10 rahmat, dan rahmat berterusan akan datang dengan ada amalan-amalan ini. Amalan berzanji, amalan yang mulia. Dan ada yang tanya pasal kena bertajwid dengan sempurna atau macam mana? Tak, dia baca, dia bukan Al-Quran. Baca berlagu lah dia kata. Dia bukan bertajwid tapi berlagu. Dia ada lagu-lagu dia lah. Kalau orang yang pandai berlagu ni memang cukup sedap, cukup memikat. Jadi bagi kita carilah. Ada alhamdulillah dalam masyarakat kita yang dapat mendatangkan dengan lagu yang begitu enak, walaupun tidak ada apa-apa tepukan alat muzik, tapi suara itu dah cukup menjadikan satu tarikan. Terima kasih Ustaz. Dan soalan berikutnya berkaitan dengan kiblat, salah kiblat Ustaz Nur Ashira. Hukum solat jika selama ni arah kiblatnya salah, diperlukan mengqadhakan solat sebelum-sebelumnya. Kalau kita salah arah kiblat, setelah kita berusaha, kita dah guna kompas, kita dah tanya, kita dah usaha, tiba-tiba setelah sekian lama berlalu salah kiblat kita, itu kita tak perlu ulang, solat kita sah. Tapi masalahnya kalau kita tak bertanya. Ini berlaku kepada mereka yang baru berpindah di satu kawasan taman, baru yang penduduk pun tak ramai, mungkin surau pun belum siap.
dia solat di rumah, dia main agak saja, agak-agak macam ni lah kot, maka itu dia kena qada solat dia, kerana dia tidak ada ijtihad. Dia perlu ada ijtihad menentukan arah kiblat dengan bertanya dan tengok arah kiblat, mihrab dan sebagainya. Boleh dalam suasana Malaysia ni tak mungkin satu orang tak dapat tahu arah kiblat. Dapatkan barat, cari ke kanan dia, cukup, itulah kiblat kita. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada kesempatan ni untuk kita raikan pemanggil kita Musri Talian, InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Ya, kita bersama dengan siapa? Nama dengan Puan Ida daripada Johor Bahru. Puan Ida bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanyalah Ustaz, mak saya umur dia dalam 90. Sekarang dia solat tu dia duduk kat kerusi lah kan. Tapi masalahnya saya tengok mak saya dah lupa untuk baca doa kunut bila waktu main subuh. Macam mana Ustaz? Saya kita dapat penjelasan Ustaz. Terima kasih. Tapi kalau dah terlupa ataupun orang tua-tua ni biasalah, bila dah sampai satu peringkat dia punya ingatan dah makin kurang. Kadang-kadang bukan kata lupa, kenal pun tak ada dah. Anak sendiri pun dia tak kenal, cucu lagi lah tak kenal. Dia kena pegang baru dia boleh teka siapa dia. Itu pun kadang-kadang betul, banyaknya tak betul. Jadi kalau solat dia dah lupa, apa yang dia boleh buat, dia buatlah. Kalau dia tak dapat baca kunut ni benda sunat saja, bukanlah benda yang menentukan sah atau tidak solat. Jadi kalau dia solat subuh tak pernah ada kunut, tak ada masalah. Yang pastinya kita pastikan ibu kita terus melakukan solat dengan nada yang kata dengan nada yang baik, pujukan. Jangan kita tempit, apa ibu dah nak mati dah tak sedar, itu jangan. Dengan berkasar, dengan lemah lembut kita pujuk hati ibu, kita rayu ibu-ibu waktu solat dah masuk, ayuh kita solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam usia yang yang hampir ke penghujung ini menjadi penutup kebaikan kepada ibu kita dengan ibadat solat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dalam tempoh berbaki, satu lagi soalan, sebab banyak persoalan yang timbul dalam segmen kita kali ini. Solat, macam mana solat kita Ustaz? Kalau dalam solat kita salah baca surah, sama ada mengulangi bacaan ataupun batal solat kita. Silakan Ustaz. Tapi kalau kita salah baca surah, tersilap dalam bacaan surah kita, tersasul ayat lain masuk ke surah lain, itu tidak menjejaskan. Kalaupun disengajakan, maka itu tidak menjejaskan solat. Yang pentingnya Fatihah itu jangan silap, jangan disengajakan. Kalaulah Fatihah tu dah betul, yang kurang betulnya surah, dia bacanya dengan keadaan tidak sempurna tajwid dan bercampur aduk antara surah dengan surah, maka itu tidak menjejaskan. Cuma sengaja berdosalah seorang itu. Kalau tak sengaja, benda tak dapat dikawal, maka tak ada masalah. Yang penting solatnya sah, tak ada masalah.